Okay, selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama dengan saya, Cikgu Muhammad untuk pendidikan moral. Jadi hari ini kita akan cover, kita akan liputi unit 3, iaitu topik hidup bermoral pemangking kesejahteraan. Baik, jadi sebelum kita mula hari ini, Cikgu nak cakap sikit tentang subjek pendidikan moral ni lah. Bila sesuatu perkara tu jadi subjek di sekolah, pelajar selalu anggap yang dia macam satu subjek untuk kita pelajari lah. Satu subjek kita nak belajar dan kita jadi pandai. Okey. Contohnya bila matematik, kita belajar subjek matematik, kita akan jadi pandai matematik lah. Okey. Subjek moral ni dia berbeza sikit lah daripada subjek matematik. Subjek moral ni dia kalau nak sama, cikgu nak samakan dia dengan macam pendidikan jasmani lah. Sebab benda yang kita belajar dalam pendidikan jasmani bukan untuk kita jadi pandai jawab soalan sahaja, bukan. Tapi tujuan dia adalah untuk nak pastikan pelajar tu sendiri tahu tentang badan dia, dan dia boleh, contohnya untuk pendidikan jasmani, pelajar tu boleh belajar dengan baik, bukan untuk peperiksaan saja, tapi untuk dia boleh jaga keadaan jasmani dia ataupun jasad badan dia. Okey, jadi untuk moral ni pun sama. Kita belajar moral ni bukan semata-mata untuk boleh jawab soalan A, soalan 1 dapat B, dapat jawab 8/10. Bukan untuk jawab exam sahaja. Tapi pendidikan moral ni adalah untuk diri kita sendiri. Mungkin pada waktu sekarang kita tak nampak lagi kesan-kesan yang kita belajar moral ni. Tapi bila dah besar nanti baru kita nampak kesan. Orang yang tak bermoral, hidup dia susah. Yang ni bukan untuk jawab exam sahaja, maksudnya untuk diri kita sendiri. Kamu sendiri bila membesar nanti, kamu boleh tengok, kamu akan jumpa orang yang tak bermoral, hidup dia susah, hidup dia tak tenang. Dan orang yang kehidupan dia moral, kehidupan dia tenang, disenangi orang lain, mudahlah. Jadi yang itulah sebab kita belajar pendidikan moral. Okey. Okey pelajar. Jadi hari ini kita nak cover tentang amalan cara hidup moral ataupun amalkan cara hidup moral. Ada 3 cara untuk kita nak amalkan cara hidup yang moral. Cara yang pertama adalah mental. Dari segi mental. Okey, apakah maksud cara hidup bermoral dari segi mental ni? Okey, mental ni adalah minda kita lah. Minda kita ataupun apa yang dalam kepala kita. Jadi dalam kepala kita pun kena ada benda yang bermoral lah. Kena ada benda yang bermoral. Contohnya, seseorang tu dia melakukan vandalism. Vandalism tu tindakan lah, tapi vandalism tu datang daripada kepala dia. Yang dia rasa merosakkan harta awam tu bagus. Dia seronok bila dia rosakkan harta awam. Jadi mental dia tak betul lah. Mental dia tak betul. Jadi amalkan cara hidup moral dari segi mental ni, maksudnya dia buat benda yang baik. Dia fikir pun benda baik. Yang tu yang ada empati, ada empati, simpati. Okay, banyak lagi dalam cara hidup moral ni. Pemikiran seseorang tu, contohnya seseorang yang ada ideologi yang tak betul, dia hidup cara tak bermoral lah. Seterusnya, orang amalkan cara hidup moral adalah melalui tindakan ataupun secara fizikal. Yang ni kita boleh tengok lah seorang yang bermoral macam mana keadaan fizikal dia, keadaan rumah dia macam mana. Orang yang bermoral, fizikal dia macam mana. Contohnya penyalahgunaan dadah. Bila orang guna dadah, kita tahu secara fizik pun kita nampak kesan-kesan dia guna dadah. Dia tak sama macam orang yang tak guna dadah. Jadi secara fizikalnya orang yang tak buat dadah, contohnya, dia adalah orang yang bermoral. Orang yang buat dadah tak bermoral, senang. Jadi kita boleh tengok dari segi fizikal ni apakah amalan dia. Seterusnya, nak amalkan cara hidup bermoral ni, selain pada mental dan juga fizikal, dia boleh kita boleh lihat dari segi sosial. Untuk kanak-kanak mungkin belum lagi lah. Kanak-kanak masih dalam keadaan
nak membesar, masih nak belajar. Tapi jika kita tengok orang yang dah lebih dewasa tapi dia ada masalah sosial. Masalah sosial ni macam mana? Masalah dengan orang lain. Contohlah umur dah 40-50 tahun tapi masih bermasalah dengan orang lain. Bermasalah dengan jiran dia. Jiran pun tak suka. Kalau seorang dua tak suka tak apa ni, terlalu ramai orang tak suka dia. Jadi dari segi sosial tu ada something wrong. Ada benda yang tak kena. Untuk remaja lain, remaja masih dalam keadaan masih belajar, tak habis belajar lagi, tak matang lagi. Tapi orang yang dah matang, yang sepatutnya matang tapi ada masalah dengan sosial, masalah sosial ni, dia ada masalah dengan orang lain, sentiasa bergaduh, tak boleh bekerjasama dengan orang lain. Jadi yang ni dia dicerminkan dari segi sosial. Okay, jadi secara keseluruhan, amalan cara hidup moral ni, kalau kamu boleh fikir dari segi mental, fizikal dan juga sosial, boleh tengok macam mana. Cikgu. Okay, baiklah murid-murid. Jadi kita teruskan dengan latihan kita hari ini. Latihan ni mudah saja. Kamu jawab dalam Google Form. Jawab dalam ayat yang penuh lah. Jadi berkenaan dengan perlakuan bermoral. Cikgu bagi contoh kepada apakah perlakuan moral kita kepada guru. Contohnya kepada guru. Jadi ada dua. Bila kita nak jawab mana-mana soalan ni, kita tengok kepada siapa? Kepada guru, dan merangkumi kepada dua aspek. Pertuturan kita terhadap guru dan juga tindakan kita. Contoh, ini contoh lah. Boleh guna contoh saya ataupun kamu boleh guna contoh sendiri. Contohnya bila kita nak dengan guru, kita buat pertuturan dengan baik. Pertuturan dengan baik. Dan juga apakah tindakan kita? Tindakan yang bermoral contohnya kita membantu guru mengangkat buku. Contoh, banyak lagi cara untuk kita nak tindakan yang bermoral terhadap guru. Tapi ni adalah satu contoh lah. Yang satu ialah bertuturan dengan baik dengan cikgu, tidak bercakap kasar contohnya. Dan seterusnya membantu guru mengangkat buku. Okey, itu saja daripada cikgu. Bila kamu dah habis jawab, kamu tekan submit. Juga tulis nama kamu di dalam grup kita. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi.